Ada. Macam ni lah. Kalau you nak tahu dulu satu nyawa harganya 10 ekor unta. Macam katakanlah satu kaum ni dia racing dengan dia macam mana satu kaum ni jalan-jalan terpijaklah anak tu orang. Anak you yang lalu depan unta aku terpijak, mati anak kau. Kan tak sengaja. Tak bolehlah buat kisas. Bunuh aku pula tak sengaja. Maka bayaran dia ialah membunuh tanpa niat 10 ekor unta sebelum ini. So satu nyawa harga dia 10 ekor unta. Korang tahu tak dalam Islam sekarang berapa harga nyawa? Satu nyawa? Tak belajar dulu kat masa belajar agama dulu. Sebenarnya harga dia 100 ekor unta. Dalam fiqah sampai hari ni nyawa satu orang ialah 100 ekor unta. Kalau you congkil mata orang, ada bayaran dia lain, faham tak? Hilang mata, hilang tangan, hilang jari, semua ada. Hilang telinga, dia ada bayaran dia. Berapa ekor unta? Ada 5, ada 10, ada 15 semua. Cuba baca balik. Menarik tak? Tapi korang tak suka lah cerita tangan tercabut semua kan. Tapi dia, ni semua dipanggil apa bayaran apa pampasan pampasan lah. Diat okay. Back to the story. Sekarang harganya 10 ekor unta. Sekarang zaman Abdul Muttalib. Bila dia jumpa ustazah kata macam ni, letak 10 ekor unta dalam satu undian, 10 ekor unta. Dan undian satu lagi Abdullah. Sebab dan beberapa kali Abdullah kena kan. Jadi anak lain semua buang, Abdullah 10 unta. So bila dia cabut dapat Abdullah lagi. Tak apa, sekali lagi try. Cabut Abdullah lagi. Abdullah. Baru 10 ekor unta. Maka tafsir kepada semua ni, ada tafsir lah ustazah kan. Ustazah menafsirkan, ini maknanya Allah nak engkau sembelih 10 kali 10 untuk selamatkan anak engkau Abdullah tu. 10 kali 10 dapat 100. Maka bermula daripada Abdul Muttalib punya zaman tu, harga satu nyawa ialah 100 ekor unta. Dan dia jadi budaya Arab sampai Nabi Muhammad sambung harga tu sampai Islam. Dan sampai sekarang ada lagi dalam kitab-kitab sejarah kita. Kalau you nak tahu blood money, you search blood money, you akan jumpa kat Saudi harga blood money ialah dia fluctuate lah sebab harga unta kan. Tapi masih 100 ekor unta. Boleh. So itulah antara 3 sebab kenapa Abdul Muttalib akan jadi famous. Nombor 1, peristiwa Abraha. Nombor 2, jumpanya Zamzam. Nombor 3, satu hukum besar akan berubah sebab dia nak sembelih anak dia. Dan Nabi pernah kata tahu, Nabi Muhammad, dia kata aku ni orang yang terselamat daripada 2 sembelihan. Hadis sahih. Apa maksud 2 sembelihan? Sebab kalau terjadi salah satu sembelihan, Nabi Muhammad takkan wujud. Nabi Ismail pun nak dekat kena sembelih tak jadi, dan Abdullah pun nak sembelih tapi tak jadi. Okey, alhamdulillah. Siapa mengantuk? Tak ada. Kalau ikut nota korang ni, kita dekat muka surat 2. Abdul Muttalib settle. Abdullah, senangnya cerita dia. Abdullah kahwin-kahwin dengan Aminah. Dia akan buat rihlatas syita'i wasaif. Faham dah kan? So anak kat mana? Madinah. Dia akan mati di Madinah. Disebabkan dia mati kat Madinah, nanti Aminah. Ini cerita Aminah pula. Dia akan ditinggalkan oleh suami dia gitu je kan, kematian. Dan dia akan mengandung, dapat anak namanya Muhammad. Mengikut riwayatnya, Aminah bagi nama dia Ahmad, Abdul Muttalib panggil dia Muhammad. Tapi tak apalah, ini dalam-dalam sangat cerita ni. Cukup kita tahu ada 2 panggilan untuk Nabi yang famous lah, Ahmad dan Muhammad. Dua-dua pun datang daripada root word yang sama, iaitu Hamada, yang bermaksud puji ataupun pujian. Nanti umur Nabi 6 tahun, Aminah akan bawa Nabi Muhammad untuk melawat kubur bapa dia di Madinah. Mekah Madinah berapa kilometer jauhnya? Masya Allah, pakar-pakar dah sekarang. Dah tak payah datang dah sirah 2. Perasan tak bila saya ulang, korang akan terpaksa ingat pada muka kan?
Cikgu saya dulu macam tu lah. Antara cikgu saya adalah Abdullah Yasin nama dia. Dia ajar tafsir. Ya Allah, dia suka sangat ulang. Sampai saya dah boleh cakap dah apa dia cakap. Dia punya marker je aku tahu dah cakap apa. Dia punya perkataan very slow, relax, slow and steady. Satu hari dia cakap, aku tahu korang semua tahu ya, korang perasan aku banyak ulang dia. You know why? Sampai you can talk like me, you don't come to my class. You do another class. Masya Allah. If you can talk like me, you know what I'm going to say, that means kau dah cikgu lah. Buka kelas kecil lain lah. Start lah. Faham tak? Kalau you dah boleh agak saya nak cakap apa, benda ni berlaku kat isteri saya sebenarnya. Duk dengar tiap-tiap hari. Dalam kereta pun saya sambung sirah, kat rumah pun sirah. Boring kan? Dekat rumah kalau buka YouTube untuk anak pun buka YouTube saya. Boring tak anak saya? Kesian kan? Nak buat macam mana ada anak saya? So kalau tiap-tiap hari macam ni, dia dah boleh bayang dah, lepas ni kau mesti cakap pasal Abdul Muttalib. Lepas ni mesti Aminah. Lepas Aminah mesti kau cerita pasal kematian dia dekat Abwa. So you know what's the good thing about this? Dia akan melekat dekat you, yang you can become teachers. Baguslah ulangan ni. Cikgu saya yang mengajar saya Bani Umayyah, saya berkursus dengan dia berbelas-belas jam. Bani Umayyah, dia ulang berapa kali. Susah nak cakap. Bani Umayyah, dia kata ada 14 khalifah dan mereka hidup dalam 91 tahun. Melekat kau tahun ni. Benda saya pada tahun lepas. Tak hilang ni. 91 years, 14 khalifah. The first one Muawiyah, Yazid, then Muawiyah. Then start Marwan, Abdul Malik ibn Marwan, and then 4 sons of Abdul Malik. Marwan lagi. Marwan yang kedua, matilah Marwan, habislah khilafah Umayyah ataupun Bani Umayyah. Melekat tu. You know why? Ulang. Jadi padan muka korang semua, duduk dalam kelas saya, memang akan kena ulang. Nabi berdakwah selama berapa tahun? Sejak umur dia 40. Sejak Iqra, Nabi akan ada berapa tahun untuk berdakwah kepada orang dia? Masya Allah. Berapa tahun di Mekah? Adik, Masya Allah, 13 tahun. Saya haraplah dia akan cakap saya belajar di Dr. Jeffrey lah. Tapi dia mesti belajar tempat lain kan. Tak apalah. So 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah. Okay, 13, 10. Masya Allah. Baik. Lepas ni korang akan kena punya. Ulang memang kena punya. Alright. So Aminah bawa anak dia dan Ummu Aiman pergi ke Madinah, melawat kubur bapa dia. Settle, on the way balik, Aminah akan sakit di satu tempat nama Abwa. Itu betul lah tu dalam lagu-lagu tu. Dia mati di Abwa tu. Daripada kecil kita belajar kan. Betul, Abwa nama satu tempat antara Mekah dan Madinah. She will die there. Okay. So start umur Nabi 6 tahun, dia akan dijaga oleh Abdul Muttalib. Umur Nabi 8 tahun, dia akan dijaga oleh Abu Talib. Tapi korang mesti takkan ingat ni kalau cakap macam ni. Jadi saya kena tulis. Bila tulis, dia akan ingat insya-Allah ila yaumil qiyamah. Senang aja. 2 tahun pertama hidup Nabi, yang jaga dia ialah Halimah Sa'adiyah untuk menyusu kan. Kontraknya 2 tahun, tapi Halimah dia akan extend kontrak. Dia bagi alasan, sebenarnya dia dapat barakah daripada Nabi ni. Bila Nabi duduk rumah dia yang kat area Taif tu, dia suku kaum Hawazin sebenarnya. Orang Taif lah senang cerita. Dia orang ni Badui of Taif. Nantilah kita akan sampai nanti nota ada? Cik, ada nota, okay. So susunya banyak, macam-macam lah. So sebab bestnya hidup dengan Nabi ni, maka dia minta extend dekat Aminah. Dia kata boleh lah,
Mekah ni kotor, banyak penyakit, biar aku jaga di kampung-kampung, selamat sikit. Dibagi alasan macam-macam. Aminah kata okey. Maka dia akan sambung kontrak lagi 2 tahun. So 4 tahun Halimatus Sa'adiyah. Tapi jangan salah faham tau. Mungkin kita akan ingat yang ibu susu Nabi hanya satu orang. True or false? Okay, berapa ibu susu Nabi? Thuwaibah is one, very good. Berapa ibu susu Nabi? Tangan dah tunjuk dah ni. 10. Masya Allah. Betul, rupanya bukan Halimah seorang je yang susukan Nabi. Ada lebih kurang 10 orang. Antaranya Halimah, Thuwaibah, dan ada orang kata Ummu Aiman dan lain-lain. Beberapa perempuan dari Banu Sa'adiyah ataupun Banu Sa'ad. Pause. Ada tak orang nama Halimatus Sa'adiyah kat sini? Sorry dah, jangan stres. Tak ada Sebenarnya Halimatus Sa'adiyah is not a name. Halimah saja nama dia. As-Sa'adiyah ialah kaum dia. Dia Banu Sa'ad. Jadi kalau nak letak nama anak, berbuah Halimah je lah. Understood lah Halimah itu ialah Halimah si Sa'adiyah tu. Sama lah kalau korang suka sangat dengan Ustaz Jeffrey. Saya Jeffrey Al-Ipohi tau. Kan? Korang nak letak nama anak Jeffrey ke anak buah Jeffrey Al-Ipohi, siap-siap. Jeffrey sudahlah. Memperingati. Macam Hamzah, tak payahlah sebut Asadullah tu. Hamzah faham dah. Ali karamullah wajhah ke apa ke, tak payah. Cukuplah Ali, kita understand lah. Gitulah cerita dia. So Halimah from the Banu Sa'ad. So she's called Sa'adiyah lah. 2 tahun selepasnya still Halimah. Secara umum kita ingatlah Halimah. So 4 tahun Halimah dapat jaga. Apa yang buatkan Halimah sendiri akan buang Nabi? Maknanya ambil daripada tak nak. Bukan buang lah, kalau aku tak nak jaga dah. Apa yang menyebabkan dia buat gitu? Sebab kisah malaikat datang dan belah dada Nabi Muhammad, basuh dengan air Zam-Zam. Dan akan ada, dia cakap, ini ialah bahagian syaitan dalam engkau. Seolah-olah semua kita ada bahagian tu. Nabi Muhammad dibuang. You faham? Seolah semua hati kita, jantung kita ataupun hati yang qalbun tu lah, ada bahagian tu. Seolah dia macam apa tau, macam transmitter lah, untuk syaitan mudah untuk kacau kita ni. Tapi Nabi Muhammad dibersihkan. Seolah-olah saya kata, saya tak kata ini sahih dari Bukhari Muslim. You understand tak? Just to understand what's happening. Maka sebab dia jadi macam tu, dia takut. Ada sign pula tu, terbelah. Ada budak kata anak kau dah mati. Ada budak lari dekat Halimah, cakap anak kau dah mati. Dia anggap tu anak dia lah, sebab dia susukan. Anak kau dah mati. Terkejut dia, anak orang besar kot. Ini anak orang Quraisy. So dia akan lari ke Aminah. Dia kata ambil lah. Aminah tanya, what's the matter? Why tiba-tiba, kan kau nak jaga sangat? Tak apa, dah cukup dah kontrak. Aku dah puas dah, terima kasih banyak. Aminah kata no, ada something happen dekat dia. Tak ada, dia kata okey semua. Jangan tipu, cakap something. Cakaplah apa yang jadi. Halimah akan cerita dekat Aminah apa yang jadi pasal belah-belah dada. Ni aku dengar katanya. Aminah kata, kau risau something happen dekat anak aku ni. Jangan risau, dia kata. Sebab dia ni dilindungi oleh Allah. Yakinlah mak ni. Ini semua keyakinan lah. Tahu dia kata apa? Sebab waktu aku nak lahirkan dia, ada cahaya dari aku menuju ke Syam. Dan dia ambil itu sebagai good omen. Tahu omen? Ada bad omen, dia panggil sial. English panggil bad omen. Ataupun dalam Arab dia panggil tatayyur. Maknanya alamat tidak baik. Tapi dalam Islam, alamat baik tak apa. Saya cakap kat you semua kan, maka kita semua akan masuk jannah. Amin. Faham tak? Kan? Semoga Allah masukkan kita jannah. Semua cakap amin. Dalam you cakap amin tu ada meletup. Pum. Ada benda meletup lah. Ada orang meletupkan mercun lah. Maka saya boleh cakap, dia panggil al-fa'al dalam bahasa Arab ni. Saya boleh kata, tu tanda baik tu. Tak apa, dalam Islam is okay. Tanda baik is okay. Tanda buruk problem. Tanda buruk yang tak boleh.
yang kata kalau ada macam ni, saya cakap something kemudian burung gagak kan, itu tak elok tu kan, tak elok, itu tak elok, semua tak boleh. Nabi kata jangan layan semua tu. You faham Kucing hitam melintas, kita balik rumah takut nak pergi perjalanan tu, biawak kalau melintas lah, ular melintas lah, you know all that. Korang mungkin yang muda tak pernah dengar lah benda ni kan. Kucing hitam benar Baik, so itu ceritanya sampai Aminah akan dapatlah jaga Nabi Muhammad selama 2 tahun je sebenarnya. Betul-betul solid Aminah jaga Nabi Muhammad 2 tahun. Because Aminah akan mati umur Nabi 6 tahun. Senang nak ingat kan? 2. So Halimah, Aminah pula mati. Maka umur 6 ke 8 tahun, siapa akan jaga dia? Siapa? Abdul Muttalib. Saya buat line besar ni sebab lepas ini umur Nabi 8 tahun sampai 50 tahun, bapa dia ialah Abu Talib. Jangan main-main. Allahu Akbar. Kenapa saya kena tulis macam ni baru korang faham? Figure bapa untuk Nabi Muhammad ialah Abu Talib. Atuk dia sekejap, mak dia Aminah tak ada figure bapa kan. Jadi pada Nabi kan, bapa dia ialah Abu Talib. Sebab daripada umur 8 tahun dia akan jaga Nabi. Malahan lebih daripada jaga anak dia sendiri. Abu Talib akan jaga Nabi. Dan Abu Talib akan jadi lebih super daddy lah untuk Nabi Muhammad sebenarnya. Kalau bapa orang lain bila umur saya 40 tahun, saya buat cerita-cerita yang melanggar kebiasaan masyarakat. Saya pergi masjid, saya sound imam, katakanlah kita salah, kita kena berubah. Saya pergi kat Tok Siap, kita jangan bawa macam ni, cara ni bukan gini. Katakan, apa bapa saya akan cakap? Kau ni dah melampau tu tak? Kemudian Tok Siap masjid apa semua tu, yang mufti-mufti zaman tu lah katakan, jumpa bapa saya, anak kau problem lah, duk tegur kami ni, kami dah biasa dah buat, dah berzaman-zaman dah. Katakan apa bapa saya mungkin cakap? Dia akan sound saya, kau tutup mulut boleh tak? Kau menyusahkan keluarga kita lah. Buat biasa-biasa sudah lah, follow je lah. Tapi Abu Talib, dia akan tanya anak buah dia, apa yang dia orang cakap ni? Nabi akan cakap, ini aku punya amanah, aku kena buat juga. Kemudian Abu Talib akan cakap apa? Buatlah apa kau nak buat. Selagi mana aku boleh tolong kau, aku akan tolong kau. Super daddy lah ni. Saya bapa orang lain takkan cakap gini. Kau dah tua, dia kata, kau dah besar kan, buatlah apa kau nak buat. Nasib kau lah. Kena pukul abah takkan tolong Tak. Abu Talib cakap apa bila orang datang nak serang Nabi? Dia kata, you kill me first, sebelum kau nak kacau anak buah aku. Ini super daddy saya katakan. Lebih daripada seorang bapa. Sebab tu Nabi sangat sayang kat dia. Tambah sikit lagi cerita betapa Nabi sayang kat dia. Dia akan mati kan, sebelum sempat, mengikut riwayat yang masyhur, sebelum sempat Nabi Abu Talib mengucap 2 kalimah syahadah. Kat sini semua percaya ke yang Abu Talib tak sempat mengucap sebelum mati? Siapa kata ya? Abu Talib tak sempat mengucap sebelum mati. Maknanya Abu Talib mati sebagai kafir lah. Cuba siapa kata ya? Angkat tangan. Ya. Tuan? Tak pasti? Tak, cuba tengah-tengah lah. Okay? Tak ada opinion yang strong. Okay? Ya. Abang? Tak pasti? Tak sempat. Tak sempat. Islam tak Islam? Senang cerita. Abu Talib. Tidak kan? Yelah, yang famous ialah tidak. Okay, good. You, sister? Tak sure? Tak sure? Pernah dengar? It's okay. Tak sempat? Tak. Banyaknya macam tak. Puan? What you heard? Tak kan? You? Tak, semua-semua tak kan? Okay. Jumhur ulama berpendapat tak. Tapi ada satu hadis, kisah yang diriwayatkan melalui Abbas. Bukan Ibnu Abbas, tapi Abbas, pakcik Nabi. Masa Nabi cakap dekat, yang famous ni cerita dia, yang famous Nabi jumpa pakcik dia masa dia tengah sakit lah, lebih kurang tahun 10 Hijrah, 10 kenabian dulu. 10 tahun dekat zaman Mekah. Pakcik dia macam nak cakap, tapi Abu Jahal akan tanya dia, engkau akan tinggalkan agama nenek moyang kau sekarang ke? Habis macam nak Abdul Muttalib semua
Diingatkan pasal bapak dia. Sebab Abdul Muttalib sangat famous. Ingat tak saya kata? Ni sangat famous sebab 3 perkara tu. So bila orang cakap Abdul Muttalib, habis kau cakap Abdul Muttalib tak pandai. Faham tak? Gitu lah dia punya cara cakap dia. So Abu Talib jadi macam tak agak-agak. Nabi cakap, pakcik, kul kalimatan, just say one word. No tak? Cakap satu Allah ke, Allahu Rabbi ke, apa-apalah. Nabi kata apa tahu? Aku akan berhujah untuk engkau depan Allah. Nabi nak cakap apa tahu? Aku akan duduk kat sini, Allah kat sini katakan, engkau kat belakang, biar aku yang cakap. Kau tak boleh jawab kat Allah, biar aku jawab bagi pihak engkau. Aku akan berhujah dengan Allah, Nabi kata. Nabi just nak satu bukti je yang dia ikut ajaran Nabi. Tapi dia akan jawab kepada Nabi. Dia kata, aku tak nak nanti orang kata. Abu Talib ni bila dah tua, nak dekat mati, dia tinggalkan agama nenek moyang dan bapa dia, Abdul Muttalib, dan masuk agama anak saudara dia. Kemudian Abu Talib mati. Ini yang paling masyhur sekali. Maknanya Abu Talib tak masuk Islam sebab dia rasa Islam salah ke? Tak. Tahu tak dia tak masuk Islam sebab apa? Kalau ikut jumhur lah, sebab dia takut apa kata orang. Imagine kau dah mati dah, orang kata apa pun tak ada efek dah kan. Ulat memang akan makan badan kita punya, tapi pride, nak menjaga nama dan sebagainya. Sebab tu kita sampai sekarang pun kita kena ingat, jangan beragama dengan agama apa kata orang tu. Kalau you rasa nak pakai baju yang elok sikit, pakai je. Jangan kata nanti orang kata macam ustazah pula. Kan ada orang gitu kan, nanti orang kata poyo lah kau apa. Jangan fikir gitu. If you feel that is right, you faham macam tu, buat je. Buat je. Jangan hidup atas apa kata orang tu. Rosak. Abu Talib rosak sebab tu. Okey, itu jumhur, maknanya majority. Problemnya ada satu riwayat, dan riwayat ini dipegang oleh orang Syiah dan kebanyakan Ahlul Bait lah, gitulah. Faham tak Ahlul Bait? Macam orang yang sayang kepada ahli bait lah. Yang banyak yang kita kata Habib-Habib semua ni kan, biasanya mereka Said Sharifah gitulah keturunan Nabi SAW. Kebanyakan mereka ini Syiah memang confirm cakap Abu Talib radhiyallahu an. Betul? Syiah clear Abu Talib selamat katanya. Sebab ada satu riwayat direkod juga oleh Ibnu Katsir, cuma dia kata hadis ni ada problem sikit lah. Abbas kata bila Nabi suruh dia cakap, dia ada cakap, Nabi dah berpaling dah, Nabi dah pergi dah, tapi Abu Talib ada cakap sikit. Abbas kata, wallah aku dengar dia bersyahadah. Itulah dia punya jalan keluar, faham tak? Kita ingat dah pintu dah tutup rapat dah, kira cerita ni dah kunci lah, tapi ada sikit terbuka sebabkan riwayat ini. Abbas kata, wallah aku dengar, aku nampak mulut dia komat kamit, dan wallah itu ialah syahadah. Itu isu dia, faham tak? Tapi saya nak tanya, dia Islam tak Islam? Saya nak tanya, dia ganggu tak Islam kita? Tak. Cukuplah bila kita cerita dengan kawan-kawan, kita kata majoriti ulama cakap dia mati sebagai tidak Islam. Tetapi ada di kalangan ulama yang anggap dia mati Islam. Dah lah, tak payah stres sangat lah, tak payah berkeras sangat. Tidak, dia neraka, dia kafir. Apa kita dapat nak nerakakan orang? Dulu waktu saya baru-baru belajar, saya kuat nerakakan orang. Bila belajar lagi banyak, Allah kena relax rupanya. Kena relax. Banyak benda kita tak tahu. Banyak tak tahu semua. Kita ingat kita tahu sangat. Bila kita belajar, Allahu Akbar, malunya kenapalah aku berpendapat macam dulu tu. Kan manusia memang berubah. Abdul Muttalib is another story. You tahu tak apa isu dengan hadis ni yang saya kata Abu Talib selamat? I'll come to your Abdul Muttalib kejap ya. Problem dengan isu Abu Talib ni ialah, pernah satu hadis sahih. Ini sahih, bukan yang hadis-hadis problem sikit ni. Pernah Nabi dalam satu kuliah dia lah, Nabi kata, tanyalah apa kau nak tanya, aku jawab. Orang macam diam, macam tak ada respon lah. Tanyalah kau nak tanya apa, nanti aku jawab kau. Bila Nabi kata tanyalah, bangun satu orang, dia mula tanya soalan tak relevan. Macam, kau nak tanya saya kan? Kau nak soalan ni kan? Ni soalan. Nabi, bapa aku nama apa katanya? Apa soalan nak tanya kat Nabi? Betul, macam you tanya saya kan? Saya tanyalah soalan. Okey doktor, agak-agak saya asal sekolah mana?
Dulu saya sekolah mana? Sekolah menengah. Apa kaitan? Macam itulah. So, Nabi, bapa aku nama apa? Nabi pun sebut, Nabi kenal lah bapa dia, tapi dah mati. Soalan kedua, bapa aku sekarang kat mana? Sebab bapa dia mati sebagai kafir. So Nabi macam sangkut kan. Tapi Nabi berkata benar. Nabi kata bapa engkau dalam neraka. Lelaki tu terus jadi muram tau. Yelah, bapa engkau dalam neraka. Dia diam. Kau tak saya duduk balik ke gitulah. Tapi Nabi nampaklah dia punya sedih kan. Nabi panggil dia balik. Nabi kata abi wa abuka finnar. Macam nak cheer him up. Bukan bapa engkau je, bapa aku pun kat neraka ni. Aduh, berat ni, hadis sahih ni. You search dalam bahasa Arab sikit lah. Abi wa abuka finnar. My father and your father in neraka. Aduh, berat. Seolah-olah nak cakap kat dia yang you're not alone lah. So ulama' duk fikirlah hadis ni masuk apa? Abdullah ke dalam neraka? So siapa bapa Nabi ni? Abdullah. So kita nak neraka dengan Abdullah? Itu tak problem. Abdullah hidup kejap aja. Kahwin dengan Aminah, mati pula dia umur 25 tahun. Habis mungkin tak maksud Nabi ialah Abu Talib. Sebabkan dia bapa dia yang sebenar, quote unquote, Abdullah Nabi tak pernah jumpa. Problem juga. Mungkin tak maksud dia ialah ni satu lagi ulama kata apa? Nabi tengah cakap keturunan aku. Sebab orang Arab bila kata abi ataupun bapa-bapa aku, maksudnya sampai ke Nabi Adam dia panggil bapa aku. Keturunan aku yang atas dia panggil bapa aku. Keturunan yang bawah dia panggil banu, maknanya anak-anak. Nampak tak? Walaupun dah 15 generasi bawah, semua tu aku punya anak katanya. So ulama beza pendapat. Ada yang kata Nabi maksudkan Abdullah, ada dia kata maksudnya ialah Abu Talib, dan ada yang kata maksudnya lah a few of them atas Nabi. Wallahu alam. Itulah dia polemik cerita siapa masuk syurga, siapa tidak. Yang pastinya kita semua nak masuk syurga, betul tak? Ini semua just academic punya perbincangan. Kenapa saya nak cerita semua ni dalam-dalam? Saya tak nak bagi satu jawapan. Nanti you keluar, you dengar jawapan lain, you cakap no, aku belajar dulu. Tak boleh. Sebab nanti apa tahu, you akan malukan diri you. Saya mungkin nak mudahkan cerita, malas nak cakap banyak, tapi you malukan diri sebab you berkeras. No, tengok-tengok, alamak aku salah. Tak baguslah. So saya cerita siap-siap beberapa pendapat, supaya dekat luar nanti you tak sibuk nak gaduh dengan orang kalau timbul persoalan ini. Siapa yang tak faham cerita ni so far? Semua boleh dapat? Ahlul fatrah kan? Nak kata specifically kan? Nak dengar apa yang puan cakap. Sebab ada satu konsep namanya ahlul fatrah. Fatrah maksudnya masa, selang masa itulah. Sebab ingat tak saya cakap, daripada sini sampai ke sini tak ada Nabi. Jadi tak adil lah untuk kita menilai mereka ni, kan jauh dari Nabi. Tahu tak ada orang ni Nabi itu apa pun tak tahu. Ada orang pernah tanya Nabi tau, Nabi Muhammad ni, engkau ni apa? Dan apa itu Nabi? Tahu tak? Nabi kata anan Nabi. Dia tanya apa Nabi? What is Nabi? Dia tak faham. Konsep Nabi-Nabi semua dah famous belah sini, belah Bani Israel. Dekat Arab apa Nabi tak tahu. Al-Lata wal Uzza tahu, Hubal tahu. Gitulah. So adil tak untuk kita menilai mereka? Tak adil lah. Kesimpulannya apa? Janganlah secara confident kita nak cakap mereka semua dalam neraka. Tak. Cukup kita kata urusan mereka terserah pada Allah Azza wa Jalla. Okay. Masya Allah. Susah agak ni nanti orang tanya pula kan. Ulama yang satu grup, yang majority tu cakap ni dia jawapan dia, selesailah. Selesai sengaja, tapi still seksa. That's why we say
Sebab tu kami kata dia memang mati tak Islam. Okey. Tapi ulama yang kecil yang grup ni kata setakat dia kena seksa tak menunjukkan dia kafir. Manusia memang diseksa atas kesalahan masing-masing. Aduh, ada jugalah pintu yang nak buka tu. So, apa tak bagusnya kita belajar macam ni? Bahawa ilmu apa pun kan, dia susah untuk you dengan dabik dada je kat tak wujud benda ni, faham tak? Susah, you akan cakap, mesti ada dalam mana-mana kitab, ada ustaz yang cakap, faham tak? Jadi bukan mudah untuk kita black and white kan apa-apa ilmu. Ilmu medik memang pening. Dressing, eloknya tutup ataupun buka. Tahu tak luka? Ada dua mazhab. Satu mazhab buka, satu mazhab tutup. Betul tak? Medik pun ada mazhab. Saintifik tu. Elok tak letak antibiotik krim ataupun biar dia sendiri? Antibiotik bila nak start? Hari ketiga ke hari keempat? Elok tak bagi antibiotik kat baby? Ini semua mazhab macam-macam. Allahu Akbar. So, Alhamdulillah. Sebab itu kita belajar kan. Kalau benda tu sangat mudah, tulis kat buku je, poin 1, poin 2, poin 3, hafalan korang semua kan. Tapi bila belajar macam ni, insya-Allah kita dapat lagi banyak info lah. Okay. Nanti tahun 8 Hijrah. Sekarang ni kan, bila saya nak korang semua dah mula boleh ada mental picture, tau, of mental picture ni. Bila umur Nabi 40 tahun, nanti kita akan belajar. Startlah tahun 1 kenabian. English dipanggil first year of prophethood. Okay, ataupun tahun 1 dakwah lah. N boleh, D pun boleh. Tapi dah start H ke belum? Tak boleh start sebab hijrah belum berlaku. 1 kenabian, 2 kenabian, 3, 4, 5 sampai ke 13 kenabian. Ini ialah zaman Mekah. Kemudian Nabi akan buat satu benda yang besar, hijrah. Maka startlah 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah, 4, 5, 6, 7 sampai ke 10 hijrah. Awal-awal 11 hijrah Nabi akan wafat. Maka ini ialah zaman ataupun era Madinah. Korang kan tanya, cakap 10 tahun, kenapa 11? Tak ada siapa nak tanya? Tak payah jawab lah. Nak tanya? Sebab ini ke sini transition dia, bukannya habis bulan 12 tak bulan 1. Ni ada merge bila berubah tahun. Okay, boleh faham lebih kurang itulah. Faham? Okay. Mekah Madinah. Sekarang bila saya cakap perkara ini berlaku pada tahun 4 kenabian. You boleh bayang dah, baru 4 tahun Nabi dapat Iqra. Gitulah. Umar akan masuk Islam kat sini, Hamzah kat sini. Nanti kita akan baca sikit-sikit lagi. Sekarang ni tak sampai pun tahun 1 lagi ni. Sebab kita tengah cakap pasal sebelum Nabi lahir lagi. Nanti bila tahun 8 Hijrah, nak cerita lah ni, akan jadi satu peristiwa namanya Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Very big story ni. Allah rekod dalam Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Al-fathu maksudnya Fathu Makkah. Fatih ataupun fatah maksudnya buka. Betul tak? Sebab tu Muhammad apa maksud Muhammad Al-Fatih? Muhammad the opener. Ya, si pembuka. Kunci pembuka kan. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Miftahun. Tukang buka, gitulah. Dan surah pembuka apa? Al-Fatihah. Good. Tahun 8 nanti, banyak dah berlaku dah ni. Tahun 8 Hijrah Fathu Makkah. Kematian Abu Talib kat sini. 10 kenabian. Okay. Tahun 10 kenabian, Abu Talib mati. Abu Talib mati. Okey, mati. Okey. Banyak tahun ni, nanti bila Fathu Makkah, sekarang ni Abu Talib dah ada kan. Abu Bakar As-Siddiq, bapa dia pun tak Islam.
Daripada awal sampai ke sini baru masuk Islam. Masa tu bapak dia dah umur jauh dah umur dia. Umur dia nak dekat mungkin 80-90 lah. Dan riwayat sekata apa? Dia punya rambut semua dah putih, janggut semua putih. Putih white, habis all white. Dan dia akan jalan pun tak larat. Dia akan dibawa dalam perisai. Dah tua sangat lah ni. Diorang akan dudukkan dia atas perisai. Perisai kan macam mangkuk. Diorang angkat dia 4-5 orang. Datang jumpa Nabi. Nabi kata, alah orang tua, kenapa nak bawa di sini? Cakap kat aku boleh pergi. Nabi respect kan. Ini bapa kepada kawan dia, Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar punya bapa ialah Abu Quhafah. So when Abu Quhafah datang depan Nabi, Nabi akan pegang dada dia. Nabi cakap apa? Belum sampai ke waktu untuk kau cakap la ilaha illallah. Berapa tahun dah kan kau dah tengok semua. Dia kata la ilaha. Dia kata dah sampai dah. Aku memang nak masuk Islam. Dia pun cakap la ilaha illallah. Kemudian Nabi akan pegang tangan dia dan mula berbai'ah. Bai'ah untuk apa? Tak mencuri, tak berzina. Standard benda-benda yang Nabi akan berbai'ah. Waktu dia berbai'ah tu, Abu Bakar tengok bapak dia masuk Islam, dia nangis. Bila orang tanya kenapa, rasanya Nabi yang tanya kenapa kau nangis. Dia kata aku lebih redha, lebih rela, lebih happy kalau hari ini, ni tangan Nabi kan, Abu Quhafah macam ni kan, kalau hari ini tangan atas ni ialah tangan Abu Talib katanya. Sebab Abu Bakar As-Siddiq tahu betapa pentingnya Abu Talib untuk Nabi. Sebab itulah bapa dia, quote unquote. But hari ni tengok aku dapat happy. Mak aku dah masuk Islam dah awal-awal, bapa aku masuk Islam, tapi Nabi kesian sebab Abu Talib akan mati sebagai tidak Islam. Ini cerita ini semua menuju kepada majoriti lah, bahawa Abu Talib memang mati bukan dalam syahadah lah. Okay, alright. Sebenarnya kita agak slow tau. Kita punya point banyak sebenarnya. Kita kena laju sikit lagi. Okay, Abu Talib sudah. Tarikh lahir Nabi ada 10 pendapat. Kita yakin sangat kan berapa Muharram? Muharram pula, Rabiul Awal. Just bagi kita open sikit lah pemikiran. Untuk pengetahuan, FYI, for your information, ada yang kata 2 RA. Ada ulama yang kata 2 Rabiul Awal. Ada yang kata 8 Rabiul Awal. Siapa yang cakap ni? Imam Malik dan Zuhri tu. Zuhri ni seorang tabi'in, seorang tabi'in yang mati pada tahun 124 Hijrah. Dia orang awal-awal lah Imam Zuhri. Ibnu Asakir kata 10 Rabiul Awal. Ibnu Ishaq yang tulis sirah Nabi, dia sangat famous kan, Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ni mati dalam tahun 150-an lah, tak silap saya. Ya, 150-an betul. 12 Rabiul Awal. Maka at least kita faham apa tahu? Tarikh sebenar kelahiran Nabi bukan mudah untuk dipastikan. Ada beberapa pendapat. Ada yang kata ada 10 pendapat lah. Yang saya sebut ni baru 5 kan? Keempat. 4. Tapi yang pasti kan, Nabi lahir hari Isnin. Itu confirm. Ada hadis sahih. Yang pastinya Nabi lahir tahun gajah. Kalau ikut Masihi 570 Masihi. Sekarang kita kan 2017. 5 tahun 570 Nabi lahir. 50 hari setelah kejadian Abrahah Nabi akan lahir. Okey? Tapi kenapa 12 Rabiul Awal kan jadi terkenal? Mengikut riwayat yang sampai kat saya lah. Okey? Yang saya belajar tahu kali pertama dirayakan Maulud Nabi. Kan ada Maulud maksudnya kelahiran. Pertama kali dirayakan ialah oleh kerajaan Fatimiyah di Mesir pada tahun 517 Hijrah. Waktu itu mengikut riwayatnya lah. Itu Syiah tak Syiah tu tak apalah kan. Mengikut riwayatnya, kerajaan Fatimiyah banyak masalah. Kerajaan yang banyak masalah, dia kena sibukkan rakyat. Rakyat tak boleh free time tau. Kalau free, dia akan fikir, kenapa kau tak bagi kita orang duit, kenapa kau tak bagi kita kerja, kenapa, betul tak? Jadi yang terbaik ialah bagi dia orang berhibur, happy-happy.
Itu yang saya belajar lah Maka kerajaan Fatimiyah startlah merayakan beberapa perayaan. Antara perayaannya ialah Maulid Rasul. Boleh jadi perayaan Maulud Nabi ni ada diberlakukan, tapi kecil-kecil, mana-manalah, mungkin 100 tahun sebelum tu ke apalah. Tapi yang rasmi satu negara akan buat, kerajaan Fatimiyah, tahun 500-an Hijrah. So 500 years after Nabi wafat, barulah perayaan itu jadi famous. So kalau kita nak cari fatwa, boleh tak kita meraihkan Maulud Nabi? Contohlah kan. Tapi ada orang cakap, sahabat tak cakap apa pun, tabi'in tak cakap apa pun. Yelah, sebab zaman tu memang tak ada pun perayaan tu. Jadi diorang tak boleh bagi pendapat pun. Betul tak So tak adil untuk kita kata sahabat tak cakap apa. Memang tak cakap sebab dia bukan budaya. Tetapi ulama-ulama besar memang bincang pasal Maulud Nabi ni boleh tak boleh. Memang ada perbezaan pendapat. Okay. Yang pentingnya jangan buat syirik kepada Allah, sudahlah. Betul tak? Raya-raya ni benda kecilnya hal sebenarnya. Pada saya lah. Dulu saya keras dalam bab ni, tapi sekarang saya fikir lah, kan, apa dah sangat. Akhirnya the whole country memang rayakan juga. Ustaz-ustaz yang kata kita tidak meraihkan pun akan pergi ke jemputan ceramah Maulid Rasul Surau Al-Hidayah Tanjung Pasir, contohlah. Pergi pula. Yes. Kalau siapa yang meraihkan Maulid Rasul tu boleh jadi syirik. Ya, ada orang cakap gitu ya. Bismillah. Ada satu kaum pula. Itu paling out lah, kan? Dah kaitkan semuanya dengan syirik pula ya. Okey. Dan kemudiannya, bila dia raikan bukan atas dasar ilmu sangat, just nak raikan. Masa tu kitab yang famous ialah Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq punya kitab sangat famous. So senang, buka kitab paling famous, buka dia punya pendapat, 12 Rabiul Awal. Kita raikan 12 Rabiul Awal. Itulah. Maka sebab itu 12 Rabiul Awal akan jadi famous. Satu dunia ni sekarang. Padahal pendapat macam-macam, tapi kita stick dengan satu. No problem lah, just nak cakap dari mana datangnya lah. Okey. Kemudiannya, yes. Juga 12 Rabiul Awal tu bulan purnama kan. Mungkin juga Nabi lahir masa bulan purnama. Boleh jadilah. Dia kata tala'al badru. Kan, boleh jadi. Boleh jadi. Sebab tengah bulan boleh jadi. Ahli, kita tahu tak ada masalah dengan bulan Islam dengan bulan tak Islam ni. Hijrah dia tak tetap. Sebab ada masa 29 days, ada masa 30 days. Semua bulan. Okay. So kiraan dia pun akan lari sikit. Kau tahu tak korang ni semua sebenarnya lebih tua daripada kalau ikut bulan Islam. At least tahun lah tambah lah. Okay, betul Dia kiraan dia macam mana? After how many years tambah setahun. Maksudnya 10 tahun tambah setahun. Sebab bulan Islam kan pendek. Bulan orang putih kan dia 31 days. 31. So cerita dia lah, diorang ada cara calculate tau. Kalau nak tahu, kalau you tahulah hari jadi 31st March 1978, bulan Islam ni apa, dia ada cara nak calculate lah. Dia ada lebih kurang lah. So bila diorang check balik kalender, go back zaman Nabi, diorang jumpalah bulan tu, Rabiul Awal tu. Sekarang ni seolah macam daripada kalender tu. Bila check hari Isnin, kan hari Isnin wajib kita percaya sebab ada hadis saya. Isnin memang tak ada 12. Isnin jatuh kat 8 atau 9 aja. Dia tak boleh kat 12. You faham tak? Ini kiraan matematik lah pula. So akhirnya dia kata logiknya 8, 9 gitu je lah. It cannot be so jauh macam 2 ataupun so jauh belah sana macam 12. So ini pula matematik pula ni. Ini bukan zaman Ibnu Kathir semua yang cakap ni. Imam Malik tak tahu ni kiraan-kiraan ni. So wallahu alam, yang paling famous tak ada hal 12 Rabiul Awal, no problem. Yang paling penting kita mengikuti sunnah dia. Ya tak? Okay. Dan orang Arab memang terkenal orang yang tak suka nombor sebenarnya tau. Orang Arab ni dia suka bulat-bulatkan je. Kalau kita nak beli kambing dia yang 50 tu, sebenarnya tak semestinya 50, kadang 49 je. Berapa? 50 mau ambil.
Faham tak? Dia tak suka 1, 2, 3, semua buang masa. Sebab itu perang Badar, berapa orang? Korang semua stick 313 kan? Nombor tu cantik lah. Tengok sejarah, 311-an. Hadis 40, ada berapa hadis? Imam Nawawi agak-agak pernah belajar hadis 40 sampai habis? Surely from the beginning tak habis. Biasa gitu kan. Majority of us pernah belajar innamal a'malu binniyat, kemudian bunyal Islam ala khamsin ke apa ke, lepas tu ustaz mati, tak adalah surau renovate. Ustaz pindah tak. Saya nak tanya, hadis 40 apa hadis? Dia kata arba'un ni, arba'in Nawawi ni 40, 42. Maknanya orang Arab suka bulat-bulatkan je. 42 hadis sebenarnya. Pergi cek, tengok belakang sekali. Saya ada bawa hadis 40 supaya korang punya tu betul, biar puas hati. Hadis last. Okay, hadis 42. Sebab tu dekat IDT, kalau kita belajar hadis 40 dengan saya, kita start daripada hadis belakang sekali, kan? Supaya apa? Kalau saya mati, ustaz lain boleh sambung. Sebab semua tempat kat Malaysia start daripada hadis 1. Jadi kita start dari 42, 41, 40, hadis 30 Ustaz Jeffrey mati, tak apa, orang lain sambung. Baik, jom kita laju sikit. Okay, sekarang kita kat mana? Abu Talib sudah. Okay, tarikh lahir Nabi. Okay, no problem. Anggap Nabi dah berumur 15 sekarang. Kita semua belajar bahawa Nabi ni tiba-tiba dia pengembala, tiba-tiba dia businessman. Macam mana tiba-tiba? Tiba-tiba dia ada modal. Ini jawapan dia. Nabi ni sebenarnya, semua Nabi ialah pengembala kambing. Semua Nabi ialah shepherd, maknanya penjaga sheep. Semua Nabi. Sebelum tu jom kita break sekejap 5 minit. Break je. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit Ini 5 minit betul tak? Bagi stretching sikit lah.